Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar ingat kembali tentang teknologi. Okey, kita pasal bangunan lah. Ini apa? LCC. Okey, ini Yayasan Sabah. Ini bangunan baru yang dipanggil sebagai TRX atau Tun Razak Exchange 108. Ini di mana? UMS. Ini Punil Chimney. Okey, semua ni ada berbagai bentuk dan semua ni stabil dan kuat. Okey, stabil dan kuat. Okey. Seterusnya, okey, struktur yang kuat dan stabil. Okey, kita sudah tahu bangunan dibina menggunakan binaan bentuk-bentuk yang mestikan struktur yang kuat dan stabil. Okey, banyak bentuk-bentuk yang tadi tu lah kita sudah belajar minggu lepas kan, bentuk kon, sfera, segala semua tu kan. Okey, bentuk yang menjadi pilihan. Okey, inilah hemisfera. Saya belajar kan, bentuk kubah masjid, kuboid, bangunan di Labuan, pusat sumber tu, silinder, KLCC, lepas tu piramid, piramid masjid, bubung masjid tu piramid, sfera, ni bentuk sfera, susah betul sfera ni, kubus, segi empat sama kubus, kon, bentuk kon, dan lain-lain lah. Okey, faktor-faktor kestabilan objek. Okey, stabil lah. Okey, pertama, okey, apa tu macam mana stabil? Stabil ni adalah objek tu tidak akan mudah tumbang apabila disentuh dan ditolak. Okey. Contoh ni, okey, antara J, K dan L. Kamu rasa yang mana kalau kita tolak dia akan gedebum, tumbang? Okey, adakah J, adakah K atau adakah L? Okey. L lebih tinggi berbanding J dan K. Okey, J lebih stabil berbanding L. Okey, semakin bertambah ketinggian struktur semakin kurang stabil. Maksudnya antara semua ni, ini kalau kita tolak dia akan tumbang. Okey, maksudnya siapa yang paling tinggi dia akan cepat tumbang. Okey, itu pertama, kestabilan. Okey, kedua, luas tapak. PQR. Yang mana tapaknya paling luas? Okey, R paling luas, Q sederhana, P sedang. Okey, tapak R lebih luas banding Q dan P. R lebih stabil banding Q dan P. So, semakin bertambah luas struktur tapak, semakin bertambahlah stabil. Maksudnya, ni kalau kita tolak, tumbangkah? Tidak kan? Tapi P ni kalau kita tolak, dia akan tumbang. Okey, jadi ada dua lah yang punya faktor kestabilan. Luas tapak dan ketinggian. Hello, okey, hari ini saya akan tunjukkan demonstrasi macam mana tinggi dan luas tapak tu mempengaruhi kita punya kestabilan. Okey, kalau kita tinggi, kamu rapatkan kaki kamu begini. Okey, tengok macam mana. Kita tunggu kawan saya dulu untuk demonstrasikan dulu. Cepat kawan saya sini. Okey, apabila kamu boleh cuba di rumah, kamu berdiri tegak, kaki lurus. Okey, tolak saya. Okey, kalau begini senang ke tumbang? Senang kita tumbangkan, tapi kalau kamu rendahkan badan kamu dan kamu kangkang kaki kamu, contoh macam gini kan, kalau kamu kasih kangkang kaki kamu, pasang kuda-kuda dan kamu rendahkan badan. Okey, cuba tolak. Susah kan kita mau jatuh? Susah kan kita mau jatuh kan? Itulah maksud saya, ketinggian dan luas tapak tu mempengaruhi kita punya kestabilan. Semakin kamu luas tapak dan semakin kamu rendah, maksudnya kita susah mau tumbang. Okey? Okey, sekarang tadi kestabilan sudah kan dipengaruhi oleh ketinggian dan luas tapak. Okey, sekarang kita tengok kekuatan bahan. Kalau kamu buat bangunan, kita mesti pilih bahan yang bagus. Kamu buat menara tinggi, jangan pakai kertas kan. Mesti kita pakai konkrit, besi dan segala. Okey, apa tu kekuatan? Okey, pelbagai bahan digunakan untuk main kekuatan antaranya. Okey, kekuatan ini kamu boleh pilih bahan mana kamu mau guna buat. Konkrit tu simen. Okey, konkrit adalah gabungan simen, pasir, batu halus dan kasar. Simen yang untuk buat sekolah, untuk buat rumah batu. Okey, itu konkrit. Okey, dicampur, kukuh, tidak berkarat dan tidak mereput. Okey, konkrit ni kebaikannya dia kukuh, tidak berkarat dan tidak mereput.
Okay, kalau mereput tu maksudnya besi di dalam tu yang mereput, itulah dia pecah. Ataupun orang tu kurang batu. Okay, dan konkret ni senang dibentuk. Kamu mau bentuk love kah, mau bentuk keboid kah, bentuk kubus kah, yang penting kamu buat acuannya. Okay, ini contoh. KLCC KLCC adalah bangunan yang menggunakan konkret paling banyak di dunia. Okay, kalau negara orang putih, diorang pakai besi, tapi Malaysia ya pakai simen. Kalau kamu tengok dokumentarinya, bertong-tong lori simennya. Okay. Kedua, besi. Besi ni famous lah. Logamnya biasa digunakan. Paling kuat dipanggil besi wajah atau steel bakal kan Ron. Paling kuat lah besi wajah. Digunakan untuk buat jabatan. Selalunya kalau logam ni orang buat jambatan lah. Ni jabatan di Langkawi. Tu pakai besi kan. Ni jabatan gantung lah. Tapi ni jabatan tu tengok-tengok saja. Okay. Ketiga, plastik. Tapi jaranglah orang buat bangunan punya pakai plastik. Tapi boleh je pakai. Okay, sebab plastik ni dia ringan, kuat dan mudah dibentuk. Okay, plastik kalau plastik mostly rumah-rumah yang kecil. Jarang orang buat bangunan tinggi pakai plastik. Contoh ni, ini rumah hijau di London lah. Maksud saya rumah hijau ni orang tanam sayur pada musim sejuk. Okay. Kayu, kayu ni biasalah kita pakaikan di kampung patau-patau, rumah-rumah kebanyakannya pakai kayu masih kan. Okay, kenapa kayu ni famous? Okay, pertama dia tahan lama, teguh dan keras. Cuma sekarang ni kayu ni mahal. Amat mahal. Siapa rumah kayu tu maksudnya orang kaya lah tu. Okay, ni macam istana ni. Ini istana, contoh istana Melaka lah di Museum Melaka. Okay. Pemilihan struktur. Okay. Kalau kamu buat rumah, pertama saiz-nya. Kamu buat macam mana rumah tu. Mestilah sepadan lah. Kamu buat bangunan tinggi. Tapi bentuknya pelik. Kon terbalik. Janganlah begitu kan. Okay. Bentuknya macam mana. Melengkung ke rata ke. Macam-macam lah. Saiz ni dia punya besarnya. Bentuk ni bentuknya lah. Kamu buat bentuk melengkung ke. Bentuk tajam ke. Bentuk love ke. Terpulang kamu. Okay. Ini contoh. Okay. Contoh macam ni gerbang-gerbang ni. Kalau kamu buat gerbang saja, ia nak kuat. Okay. Faham tak? Macam kalau orang buat jabatan sebegini saja, dia akan kuat. Jadi orang zaman dulu, dia buat gerbang di bawah tu, supaya lagi kuat. Okay. Pakai batu. Kan macam masjid kan, lama-lama macam gerbang-gerbang kan. Sebenarnya, selain daripada cantik, orang buat tu sebagai dia kukuh. Ni yang canggih sikit. Ni zaman sekarang moden ni, boleh kita buat begini. Okay, tapaknya kecil. Tapi sebenarnya bangunan ni, kita tak tahu mungkin stabil kali. Okay. Okay, kepentingan. Kenapa mesti kita buat bangunan yang kuat dan stabil? Kenapa? Mestilah tahan lama, mengurangkan kos penyelenggaraan, selamat digunakan. Okay. Okay, pertama mesti tahan lama lah. Kos penyelenggaraan. Dulu-dulu bangunan tinggi tu kan, yang dulu kan dibuat macam sembarana tu kan, ada yang mudah runtuh, ada yang macam kalau kamu naik ke atas kan kamu akan rasa pening sebab bergoyang-goyang. Sekarang tidak, sudah okey. Dan paling penting selamat. Okey, paling penting selamat. Okey. Kalau nak selamat, okey, dia akan berlaku seperti begini. Kalau nak selamat, akan runtuhlah begini. Tapi ini kena runtuhkanlah. Kalau kena selamat, akan bahayalah mengundang nyawa. Okey. Ni yang video-video saya lah dari internet lah. Kamu boleh tengok sendirilah dalam Facebook apa benda-benda runtuh tu. Okey. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran saya ni, yang perlu kamu ingat, kestabilan dipengaruhi oleh dua. Okey. Kestabilan dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu ketinggian dan luas tapak. Semakin rendah ketinggian tu, semakin stabil. Jisim tak tetap kan? Apa? Jisim tak tetapnya ni. Ya, okay. Dan semakin luas, semakin besar tapak tu, semakin stabil. Okey? Ini kestabilan. Kalau kuat, kalau kekuatan, semakin kamu pilih benda-benda yang bagus, contoh kamu buat bangunan tu dari konkret, semakin kuatlah. Okey? Boleh? Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan, nak faham, boleh hubungi saya atau tanya jadi Telegram Sains tu, jangan malu tu tanya. Dan kalau boleh
jawablah dan tulis nama di bawah. Okay, itu saja. Bye bye. Okay, kalau apa-apa nak faham, ingatlah tanya saja dalam Telegram Science tu, ataupun kamu boleh hubungi saya lah secara personal. Okay, lepas tengok video ni jangan lupa tulis nama di bawah. Okay, thank you.